Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kelas PDPR untuk subjek ibadah tahun 6. Sebelum saya mulakan pelajaran, ingin Ustaz bagi tahu pada pelajar-pelajar dan juga ibu bapa, minta supaya pelajar-pelajar sebelum melakukan latihan yang diberi oleh guru-guru, sila tengok dulu video yang guru bagi ni. Sebab dalam video ni terdapat penerangan mengenai tajuk-tajuk yang diajar. Okey, sebab ramai pelajar yang daripada latihan minggu pertama, minggu kedua, ramai sangat pelajar yang salah latihan dia. Yang tak betul. Soalan yang dijawab tu tak betul lah kiranya. Nampak? Jadi, setelah Ustaz kaji, dan boleh katakan ramai yang tak tengok dulu video ni. Maksudnya terus buat latihan. Tak boleh macam tu. Okey. Tengok video, ikut mata pelajaran masing-masing. Baik. Okey. Seterusnya, pada minggu ini kita akan belajar mengenai waktu mengeluarkan zakat fitrah. Masih lagi dalam tajuk zakat. Okey. Dan zakat terbahagi pada dua. Zakat fitrah dan zakat harta. Okey. Dan sekarang ni kita masih lagi dalam tajuk yang pertama, iaitu zakat fitrah. Okey. Tajuk kali ini waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah sah diterima sebagai zakat apabila ditunaikan mengikut tempoh waktu yang ditetapkan oleh syarak. Maksudnya dalam ada tempoh masa. Sebab zakat fitrah ni bukan sepanjang masa. Dia hanya berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Okey. Zakat yang ditunaikan di luar waktu yang ditetapkan tidak diterima dan tidak dikira sebagai zakat fitrah. Nampak? Dia dikira sebagai zakat je lah. Macam apa? Bukan zakat tau. Kalau zakat fitrah ni, contoh ada yang nak bayar di luar waktu dia. Maksudnya dia hanya beri sedekah, dia bukan beri zakat. Okey. Okey, kita akan tengok satu persatu waktu dia. Okey, waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib. Waktu wajib ni time bila? Kita tengok selepas terbenam matahari akhir Ramadan hingga sebelum solat Aidilfitri. Nampak? Maksudnya start terbenam matahari akhir Ramadan, dah masuk waktu maghrib waktu tu. Okey, kiranya sampailah sebelum nak menunaikan solat hari raya Aidilfitri. Dikira itu waktu wajib. Okey. Nombor 2, waktu afdal. Okey, waktu afdal ni sebelum menunaikan solat Aidilfitri. Maksudnya kita datang ke masjid dulu dalam pukul 7 atau 7.30 pagi macam tu kan. Cari amil yang kutip zakat tu. Dan bayar kat dia. Itu waktu afdal, waktu yang terbaik lah. Nombor 3, waktu sunat. Waktu sunat ni sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan. 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu ialah waktu sunat. Okey. Nombor 4, waktu makruh. Selepas solat Aidilfitri. Nampak? Maksudnya makruh ni tak diterima lah. Dia dikira sebagai zakat. Zakat dia dikira sebagai sedekah. Okey, nombor 5 ialah waktu haram. Waktu haram selepas terbenam matahari 1 Syawal. Maksudnya dah terbenam matahari baru nak bayar zakat, dah tak boleh dah. Okey, itu ialah waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, seterusnya dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah bersabda, maksudnya sesiapa yang menunaikannya, iaitu zakat fitrah, sebelum solat, maka zakat tersebut diterima. Dan sesiapa yang menunaikan selepas solat, maka ianya dianggap sebagai sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari situ, setelah kita tahu waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat, maka pilihlah waktu yang baik ataupun waktu yang sesuai untuk mengeluarkan zakat fitrah. Okey, seterusnya cara menentukan kadar zakat fitrah. Okey,
Pada asalnya zakat fitrah ni ialah segantang makanan asasi sesebuah negara. Macam kat Malaysia ni, makanan asasi kita nasi, iaitu daripada beras lah. Okay. Di Malaysia, kita diwajibkan mengeluarkan segantang beras. Segantang beras ni bersamaan lebih kurang 2.7 kilogram. Itu dia, berat dia. Okay. Beras yang hendak dizakatkan itu hendaklah baik kualitinya dan dimakan oleh rakyat Malaysia yang lain sepanjang tahun itu. Maksudnya kita nak bagi zakat, jangan bagi beras yang hancur, bagi beras yang dah rosak kan, bagi beras yang elok. Barulah ibadah tu jadi yang ibadah terbaik yang kita buat. Okey. Di negara kita tidak mengeluarkan segantang beras. Sebaliknya, kita membayar harga untuk segantang beras tersebut. Kadar untuk harga segantang beras ialah seperti di bawah. Okey, kita akan tengok. Okey, boleh rujuk muka surat 12, muka teks. Okey, kita akan baca info dulu. Di Malaysia, setiap negeri akan menetapkan kadar zakat fitrah yang perlu dikeluarkan oleh penduduk negeri tersebut. Okey, maksudnya kalau Malaysia ni, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak telah menetapkan ada 3 pilihan harga, iaitu bermula daripada harga RM7, RM14 dan RM21. Okey, kita akan tengok satu persatu. Kenapa beza pula harga beras ni kan? Maksudnya kualiti beras. Untuk RM7 tu ialah beras yang biasa. Manakala RM14 ialah untuk beras wangi, beras putih import, beras perang, beras pulut, herba poni dan seumpamanya. Itu untuk kadar yang RM14. Manakala untuk yang RM21 bagi pembayar yang menggunakan beras basmati atau beras Jepun, beras merah atau seumpamanya. Boleh bayar zakat ikut kemampuan masing-masing. Kalau mampu RM21. Okey. Kalau tak berapa nak mampu, RM14 dan seboleh-bolehnya RM7. Tiada masalah asalkan kita menunaikan tanggungjawab membayar zakat fitrah. Tak ada masalah. Okey, tengok situ. Dia kata kadar bayaran untuk harga segantang adalah seperti berikut. Yang RM7 tu telah dicampur, nampak? Harga sekilo beras darab 2.7 kilogram dah campur siap. Okey, maksudnya kita tak payah pening lah dari situ. Manakala yang bawah tu pula kadar bayaran untuk jumlah tanggungan pula, nampak dia kata apa? Untuk contoh RM7 darab dengan jumlah tanggungan ahli keluarga. Yang ni untuk ketua keluarga. Ketua keluarga akan bayarlah berapa tanggungan dia termasuk diri sekali. Kalau 5 orang, satu keluarga tu 5 orang dia kena bayar. Itulah cara untuk bayar zakat fitrah. Seterusnya latihan terdapat dalam buku teks muka surat 13. Okey, buat soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Yang mana ada buku teks boleh terus buka buku teks untuk rujuk. Okey, nota-nota yang telah diberikan. Manakala yang masih lagi belum dapat buku teks, sila jawab ikut nota yang telah diberi. Okey, soalan ada 3 soalan sahaja. Sila jawab dalam buku tulis ibadah. Terima kasih. Sampai di sini dahulu kelas kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di kelas yang akan datang pada minggu hadapan. Ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa serta penjaga kerana membantu pihak guru dalam menjayakan PDPR di rumah. Dengan bantuan daripada ibu bapa ni, maka terlaksanalah PDPR ini. Semoga Allah membalas jasa dan segala usaha yang telah kita lakukan dalam menjayakan atau melahirkan anak soleh dan solehah, insya-Allah. Akhir kata daripada saya, teruskan belajar, kuatkan usaha dan semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.